Okay, so kita sambung dengan latihan daripada hari Jumaat lepas. Kita nak buat latihan prestasi dan saya yakin kamu semua dah cuba menjawab. Okey, cikgu besarkan sedikit paparan. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Soalan minta kita berikan maksud. Okey, soalan nak kita berikan maksud prosedur operasi standard. Ataupun dalam bahasa biasa kita sebut sekarang adalah SOP bagi pelupusan bahan sisa biologi. Okey, so kamu boleh rujuk yang ada modul, boleh rujuk modul. Yang tak ada modul, boleh tengok buku teks. Okey, okey, kalau yang ada modul, nota untuk bahagian prosedur operasi standard ni dah ada dekat muka surat 6. Okey, dah ada muka surat 6. So, apakah maksud? Apakah maksud prosedur, muka surat 5 jawapan ada di muka surat 5 modul kamu. Kat atas ni. Ni muka surat 7, ni muka surat 6. Okey, ini jawapan dia ada kat sini. Okey, ini adalah maksud prosedur operasi standard iaitu POS. So, ini adalah maksud dia. Prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, so kita tulis semula. Alright, kita tulis sahaja semula maksud tersebut di ruangan jawapan. Okey, so kita tulis sama-sama. Okey, kita tulis sama-sama. Maksud dia adalah prosedur yang digunakan bagi tujuan Okay, hai Zamarul. Okay, yang baru masuk ni tolong buka modul sains, dan untuk yang tak ada modul sains hari ni tolonglah pergi beli dekat koperasi. Saya dah letak dah modul sains tu di koperasi. Tolong beli ikut warna. Okey, sebab saya bagi dalam bentuk file. So, untuk kelas 4 Sufi, saya guna file warna pink. So, tolong beli ikut warna. Bagi tahu kamu kelas 4 Sufi. Sepatutnya parent yang pergi beli, tapi kalau dah banyak sangat kekangan, pergilah senyap-senyap kamu menyamar sebagai parent kamu, pergilah beli buku modul sains tu. Okey? Okey, so cikgu sambung balik dengan jawapan kita untuk soalan yang pertama, maksud prosedur operasi standard bagi pelupusan bahan sisa biologi. Maksud dia ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, boleh nampak kan? Tulisan cikgu tu boleh nampak. Okey, so ini adalah maksud dia. So kalau kamu boleh jawab maksud ni, so kamu boleh dapatlah TP1. TP tu adalah tahap penguasaan yang pertama. Sebab nanti bila saya tanda modul kamu, saya akan rekod. Saya akan rekod penguasaan kamu dekat borang rekod saya. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okey, kita lihat soalan kedua. Dia kata suai padankan contoh sisa biologi berikut kepada kategori yang betul. Kita dah belajar minggu lepas sisa biologi ni dia ada 4 kategori. Ingat lagi tak 4 kategori tu apa? Ingat lagi tak 4 kategori tu apa? Ingat. Okey, cuba sebut 4 kategori tu apa? Peralatan tajam, pepejal, dat tajam, bakai, dan organ cair. Ya Allah, bagusnya. Betul. Bagus sangat. Okey. So, gambar yang pertama ni adalah pisau. So, pisau kategori apa? A. Betul. Bagus sangat. Okey. Yang kedua, kenapa dia tak nak keluar? Alright, dah nampak dah. Okey. Yang kedua. Kedua tu gambar apa tu? Cuba tengok. Dua tu gambar apa?
Dua tu dia macam medium kultur tisu. Okey, cikgu tulis kat sini. Gambar ni maksud dia medium kultur tisu. So, kalau medium kultur tisu dia adalah kategori pepejal yang tidak tajam. So, pepejal tidak tajam kategori apa? B. Bagus Amira. Okey, kategori B. Cikgu dah nampak dah calon-calon A SPM 2022 ni. Okey, yang ketiga, itu adalah gambar darah. So, kalau darah dia kategori apa? C atau D? D. D, betul. Bagus. Siapa yang jawab tadi tu? Muna. Muna. Good lah Muna. Bagus-bagus. Okey, seterusnya tikus. Bangkai tikus. Kalau kita dah buat pembedahan untuk melihat sistem respirasi tikus. So, bangkai tikus tu kita kira dia kategori apa? C. C, iaitu kategori C adalah bangkai dan organ. Okey, good. Bagus. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga. Kita nak lihat soalan yang ketiga. Okey, dia kata maklumat berikut adalah berkaitan prosedur dalam menguruskan bahan sisa biologi. Okey, yang pertama dia balut dalam bahan penyerap iaitu kertas tisu. And then kita bungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Yang kedua, kita masukkan ke dalam beg biobahaya dan baru kita buang. So, ini adalah salah satu cara untuk kita melupuskan sisa bahan biologi. Okey, sisa bahan biologi kategori berapa tu? Okey, kategori C iaitu organ ataupun bangkai tadi. So, namakan satu contoh bahan X ini. Apa contoh bahan X ini? Bangkai tikus. Pandai, bangkai tikus. Senang je kan bangkai tikus. Yang penting awak baca nota yang saya bagi. Okey, soalan yang seterusnya. Prosedur dia kita bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya dan di autoclave. Okey, di autoclave. Kemudian kita masukkan ke dalam tong biobahaya. So, ini adalah contoh bahan yang mana satu? Ni kategori apa ni? Kategori B kan? Kategori B. Kita tulis kat sini. Ni kategori B. Supaya awak boleh ingat. Ni kategori C yang atas tadi. Okey, so apa contoh bahan sisa kategori B? Apa contoh sisa kategori B? Pepejal tidak tajam. Okey, betul. Itu dia punya jenis sisa kategori B. Soalan minta contoh. Sarung Yes, pandai. Sarung tangan getah. Sarung tangan getah. Okey, sarung tangan getah yang biasa kita guna dalam makmal. Okey, soalan yang seterusnya diminta kita berikan dua contoh. Okey, dua contoh bahan sisa biologi yang tidak memerlukan autoclave. Yang mana satu yang kita tak payah autoclave? Yang tak payah autoclave adalah kategori A kan? Kategori A dan juga kategori C. Betul tak? betul. So apa contoh kategori A dan kategori C? Okay, saya tulis sini. Ini adalah kategori A dan C. So apakah contoh bahan kategori A dan C? Jarum dengan Jarum dengan tikus, bangkai tikus. bangkai tikus C eh? Ya betul. Bangkai tikus betul. Cikgu duk bayangkan dalam D pula tadi. Bangkai tikus. Okay, good. Bagus. So kamu dah boleh mencapai TP
3. Okey, seterusnya kita nak lihat soalan objektif. Soalan objektif ni senang je sikit kan? Okey, so soalan objektif, bekas yang manakah yang sesuai bagi meletakkan sisa bahan biologi selepas proses autoclave dijalankan? So biasanya kalau bahan tu kita dah sisa tu kita dah autoclave, kemudian kita simpan, kita buang di dalam mana? Ataupun kita simpan dalam mana? Plastik apa? Plastik tu ada tulis apa? Plastik tu biasanya dia tulis plastik bio bahaya kan? So mana, dekat mana yang ada plastik bio bahaya tu? A, B, C atau D? C. C. Ni biohazard. Biohazard ni maknanya bio bahaya. So jawapannya adalah C. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, nombor 2 kita lihat soalan dia tanya, Rajah menunjukkan 2 bahan sisa biologi. Satu ni adalah sisa, yang satu ni ada, dua-dua ni adalah kategori A, iaitu peralatan tajam. Okey, so kita lihat soalan. Okey, so kita lihat soalan, bagaimanakah untuk melupuskan bahan sisa tersebut? Cuba kita tengok muka surat 6, modul muka surat 6, menguruskan sisa biologi bagi kategori A. Kita buat apa? Yang pertama, dibungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik bahaya dan autoclave. Salah lah kan, dia tak payah autoclave. B, dimasukkan ke dalam bekas khas dan tidak perlu di autoclave, kemudian disimpan di dalam tempat yang selamat. Macam betul. Okey, C, dibalut dalam tisu. Dibalut dalam tisu tu salah. Itu adalah bangkai haiwan, iaitu kategori C. Okey, D, dinyah kontaminasi secara autoclave. Okey, pun sama, salah lah sebabnya sisa peralatan tajam ni kita tak payah autoclave. Jadi jawapan yang tepat adalah B, 2B. Okey, so jawapan untuk nombor 2 adalah B. Okey, nombor 3, kita lihat nombor 3. Rajah menunjukkan 2 bahan sisa biologi. Okey, iaitu kalau kita tengok ini adalah kategori B. Okey, kategori B iaitu pepejal tidak tajam. Okey, kategori B. So bagaimana cara untuk melupuskan bahan sisa tersebut? Siapa boleh jawab? Cuba tengok macam mana nak melupuskan sisa kategori B. Dimasukkan ke dalam beg autoclave, kalis bocor dan di autoclave suhu 121. Kening. Dimasukkan ke dalam kalis bocor. Okey, dan di autoclave pada suhu 121. Okey, so antara A, B, C dan D, yang manakah merujuk kepada pernyataan yang kawan awak baca tadi? Teka-teka je. A, B, C, D. A. A, betul Muna. Bagus. Okey. Kenapa kamu kena belajar menjawab soalan objektif? Sebab kertas SPM, kita ada 40 soalan objektif. So, kamu kena jawab, kamu kena tahu kaedah ataupun teknik menjawab kertas objektif. Okey, nombor 4. Bahan sisa manakah yang tidak perlu dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis bocor? Yang tidak perlu dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis bocor. So kita tahu yang tidak perlu di autoclave adalah kategori A dan kategori A dan apa tadi yang tidak perlu di autoclave? C, betul tak? Okey, so mana satu bahan kategori A atau bahan kategori C? Ingat balik, A peralatan tajam, B sisa pepejal yang tidak tajam, C
bangkai di darah. Kamu ingat macam tu. So yang mana satu antara A, B, C, D ni adalah kategori A atau kategori C? A, cikgu. A, betul, bagus. Okey, seterusnya. Ini adalah langkah menguruskan kemalangan di dalam makmal. Okey, yang ini pun cikgu dah terangkan pada minggu lepas. Sekiranya ada kemalangan di dalam makmal, apa yang kamu perlu lakukan? Okey, langkah yang pertama, kamu perlu beritahu guru atau pembantu makmal. Kemudian kita jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Biasa kita akan letak tip warna merah tu. Yang ketiga, sekat tumpahan tu daripada merebak. Kita letak pasir supaya tumpahan sisa bahan tadi tu tidak merebak ke tempat lain. And then kita kaut. Kita ambil lah. Janganlah guna tangan. Mesti pakai sarung tangan kan. Ataupun kita menggunakan peralatan lain. And then barulah kita buang dengan selamat. Okay. Kalau ada termometer yang pecah, kita perlu hubungi jabatan bomba. Selepas kita dah bagi tahu guru sains pada waktu tu atau pembantu makmal, kita tabur serbuk sulfur, kemudian kita hubungi jabatan bomba. Okey. Seterusnya, situasi yang ketiga. Situasi ketiga ni dia minta kita yang selesaikan. Apakah langkah pertama yang perlu anda lakukan jika mata rakan anda, tengok kat sini, jika mata rakan anda terkena bahan kimia, apa yang kita kena buat? Apabila kita buat eksperimen, mata kawan kamu terkena bahan kimia. Yang pertama kita buat apa? Segera memberi guru atau bantu makmal pergi ke arah pembias mata sehingga kemudian bias mata dengan kuantiti air yang banyak. Okey, bagus Amirah. Okey, first kamu beritahu guru. Beritahu dulu guru atau pembantu makmal. Itu mesti langkah yang pertama. Okey, ingat kita dah belajar tentang peralatan perlindungan diri. Antaranya adalah pembilas mata. Kemudian cuci ataupun bilas mata. Okey, bilas mata dengan pembilas mata. Ataupun singki. Okey. Yang ketiga, yang kedua. Dengan air yang banyak. Okey, dapat Okey, nanti saya akan screenshot the whole things, modul ni, dan cikgu akan share dalam grup kelas. Okey, soalan subjektif. Kita lihat ni soalan subjektif ni aras dia dah tinggi sikit. Okey, so kita lihat rajah 1 di bawah menunjukkan seorang murid menjalankan satu eksperimen. Okey, satu eksperimen di meja makmal. Okey, nampak dia menggunakan larutan asid pekat dengan logam. So, asid pekat ni adalah bahan yang bahaya sebab dia bersifat mengakis. Okey, jadi soalan dia tanya berdasarkan rajah 1, nyatakan peralatan yang tidak dipakai oleh murid tersebut. Apa yang murid tersebut tak pakai? Topeng muka. Pandai. Topeng muka. Dia tak pakai topeng muka. Bahaya kan? Nanti dia boleh menghidu asid tersebut dan boleh merengsa organ dalaman dia. Okey, soalan 1B. Wajarkah tempat murid menjalankan eksperimen tersebut? Wajar tak dia melakukan eksperimen tu dekat meja makmal? Tidak wajar. Tidak wajar. Kenapa tidak wajar ni? Dilakukan dalam kebun wasap kerana asid hidrologi pekat
bahan mudah meruap. Sepatutnya dia kena lakukan eksperimen ni di dalam kebuk wasap. Okey, kenapa? Kerana asid hidroklorik pekat ni adalah bahan mudah meruap. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat soalan C. Sekiranya bahan tersebut terpercik ke matanya. Bahan tersebut terpercik kepada matanya. Apakah langkah pertama yang perlu diambil oleh murid tersebut? Apa yang dia perlu buat? Pergi segera ke arah pembilas mata dan bilas mata dengan segera. Ya, dia perlu bilas mata dengan segera. Bagus. Okey, bilas mata dengan segera. Okey, soalan D. Setelah selesai eksperimen tersebut, cadangkan bagaimana untuk membuang bahan sisa tersebut. Macam mana dia nak buang sisa hidroklorik pekat tadi tu? Boleh tak buang dalam sinki? Boleh tak dia nak buang dalam sinki? Boleh. Boleh. Anda pasti dengan jawapan anda? Ini asid pekat ni. Tak boleh. Dia tak boleh buang dalam sinki. So, apa yang dia kena buat? Dia kena masukkan sisa ke dalam botol khas. Okey? Yang disediakan. Okey? Tak boleh buang di dalam sinki. Okey, seterusnya soalan E. Terangkan kesan sekiranya langkah yang dicadangkan dilakukan sebaliknya. Tadi ada kawan kita dia cadangkan buang dalam sinki. So, kalaulah dia buang dalam sinki, apa yang berlaku kesan dia? Menyebab Kenapa? pencemaran air. Pandai. Dia boleh menyebabkan pencemaran air. Menyebabkan pencemaran air. Bagus Amira. Sebab apa Amira pandai? Sebab dia dah buat latihan yang saya bagi semalam kan. Sebab tu dia pandai boleh jawab. Bagus. Okey. Ataupun lagi satu, dia boleh meningkatkan keasidan air. Okey. Seterusnya soalan F. Sebelum melakukan eksperimen tersebut, rakannya telah tertumpahkan larutan amonia pekat di atas meja. Terangkan bagaimana langkah untuk menguruskan kemalangan itu. Okey. Apa langkah-langkah yang perlu dia lakukan sekiranya tertumpah larutan amonia pekat di atas meja? Macam mana langkah untuk dia menguruskan kemalangan tersebut? Yang pertama dia kena buat apa? Segera maklumkan guru pada guru. Okey, yang pertama segera maklumkan kepada guru. Kemudian Jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan. pandai. Jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, Jadikan sekatan daripada tempahan bahan kimia. jadikan sekatan. Maknanya kita buat sekatan.
Kita nak letak apa? Kita letak pasir dengan menabur dari tumpahan mengalir. Okey, dengan menabur pasir. Okey, dan yang keempat, kita buang semua tumpahan tersebut. Okey. Seterusnya, kita lihat soalan muka surat 11. Okey, soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan sebahagian keratan akhbar yang memaparkan pasukan anggota keselamatan sedang melakukan tugasnya di sebuah kelas. Apa tajuk dia ni? Termometer pecah. 6 murid dirawat di klinik kesihatan. Okey, so apakah maksud peralatan perlindungan diri? Ni yang kita belajar pada awal-awal bab 1. Apa maksud peralatan perlindungan diri? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Okey, jawapannya adalah prosedur yang digunakan. Okey, prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus. Okey, mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, ini dia punya jawapan. Soalan minta maksud peralatan perlindungan diri. Okey, soalan B, nyatakan satu peralatan diri, satu peralatan diri yang dipakai oleh anggota keselamatan tersebut. Apa yang anggota keselamatan tersebut ni pakai? Cuba tengok gambar rajah dia. Sarung tangan. Pandai, sarung tangan. Okey, dia pakai sarung tangan. Selain sarung tangan, anggota bomba ni pakai apa? Topeng muka. Topeng muka. Goggle, nampak ni goggle dia ni. Goggle, topeng muka dia pakai. Lepas tu dia pakai baju keselamatan. Lepas tu kasut tak nampak tapi biasanya bomba mesti pakai kasut bertutup. So kamu nyatakanlah salah satu yang kamu nampak. Okey, soalan C, berdasarkan situasi dalam rajah 2, terangkan dengan lengkap bagaimanakah langkah-langkah menguruskan kejadian tersebut. So, kalau ada tumpahan merkuri, apakah prosedur yang kita perlu ambil? Apakah prosedur? Jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan. Okey, yang pertama, of course lah kita bagi tahu cikgu kan atau pembantu makmal. Kemudian kita jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan. Okey, yang kedua, Taburkan serbuk susu untuk menutupi kawasan tersebut. betul. Kita taburkan serbuk sulfur untuk menutupi kawasan tersebut. Ni TP4 Yang ketiga, Kaut semula hasil pecahan diletakkan ke dalam beg biobahaya. bagus. Kaut semula hasil bahaya. Hasil bahaya pula. Hasil pecahan. Sebab termometer pecah kan? Ada kaca. Dan kita letakkan di dalam beg
bahaya. Okay. So, awak tengok dekat dalam soalan ni, dia kata wajarkah tempat kejadian tersebut? Cuba kita tengok. Kita tengok. Dia berada dalam makmal ke dalam kelas ni? Kelas. Makmal ke kelas? Kelas. Sepatut tak termometer ni pecah dekat dalam kelas? Tak. Patut tak? Tak patut pun kan? Tidak wajar lah ataupun tidak patut. Kenapa tidak wajar? Amali sepatutnya dijalankan di dalam makmal, bukannya di dalam kelas. Pandai. Okey, amali sepatutnya dijalankan di dalam makmal. Bukan di dalam kelas. Okey, soalan E. Apakah kandungan di dalam termometer? Apakah Cecair. kandungan? Tak dengar. Cecair merkuri. Ya, betul. Cecair merkuri. Okey, merkuri tu bahaya tengok dia tanya. Apakah kesan kandungan yang dinyatakan kepada kesihatan manusia berhampiran? So, apa kesan merkuri ni? Merkuri menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem membiarkan ginjal. Dia boleh menyerang sistem saraf. Dia dah siap lah tu, modul dia dah lengkap lah tu. Saluran pencernaan dan sistem pembiakan. Boleh baca ke tulisan cikgu ni? Boleh. Boleh. Okey. Sikit lagi. Kita tengok ni muka surat 12. Ni muka surat yang terakhir untuk hari ni. Okey, muka surat 12. Okey, soalan yang ketiga. Dia tanya kita rajah 3. Mana? Okey, jap. Okey. Rajah 3 menunjukkan sebahagian hasil eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Ni hasil eksperimen. So kita tahu ini adalah bangkai tikus. Okey, jadi kita lihat di sini. Namakan sisa biologi yang terlibat. So apakah sisa dalam rajah 3 ini? Bangkai tikus. Soalan yang sama je kan dia tanya. Bangkai tikus. Okey, seterusnya soalan B. Kategori mana? Bangkai tikus ni kategori mana? A, B, C, D. C. Kategori C. So cikgu tulis C je. Kalau dalam exam boleh je kamu tulis kategori C. Ataupun tulis je perkataan C. Okey, soalan C diminta kita terangkan secara lengkap bagaimanakah untuk menguruskan sisa tersebut. So, macam mana kita nak uruskan sisa tersebut? Dia dah bagi kata kunci di sebelah. Ini kata kunci. Ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata kunci. So, kita boleh guna kata kunci tersebut untuk menerangkan jawapan kita. So, yang pertama, kita buat apa? Pengasingan sistem di punca yang betul, dengan betul. Okey, lakukan. Lama tak cantik tulisan cikgu. Okey, yang pertama Okey, yang pertama lakukan pengasingan sisa di puncanya. Sekejap. Okey, di puncanya dengan betul. Okey, yang kedua, kemudian kita buat apa? Yang kedua? Dibalut dalam bahan penyerap. Dibalut dalam bahan
penyerap. Okey, yang ketiga. Dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya. Okey, bagus. Dibungkus rapi dalam beg plastik bahaya. Okey, dan yang keempat. Yang keempat dia buat apa? Disejukkan beku sebelum dilupuskan. Okey, disejuk bekukan sebelum dilupuskan. Dan yang terakhir apa ni? Tong biobahaya disimpan. Okey, disimpan sementara sebelum pelupusan berpusat. Okey. Alright. Seterusnya kita lihat soalan C. Namakan alat utama yang digunakan oleh murid bagi menjalankan amali tersebut. Okey, apakah alat utama yang biasanya diguna masa dia nak buat pembedahan tikus tu? Biasanya dia nak buat pembedahan tikus, apa alat yang utama kena ada? Kapal ego. Scalpel. Okey, scalpel tu dia macam, tahu tak scalpel tu macam mana? Scalpel, bukan scalpel. Tahu tak scalpel tu macam mana? Tak. Okey, kejap cikgu tunjuk scalpel tu macam mana ya. Cikgu Google kejap gambar dia nak tunjuk kat kamu. Kejap. Escape. Oh, kamu tak nampak Kejap cikgu share screen lagi sekali. Okey, nampak tak? Ni lah. Kita panggil dia forceps sebenarnya. Biasa kita panggil dia forceps pula. Dia macam pisau. Okey, scalpel ni dia macam pisau tajam tu. Biasanya ni macam alat pembedahan dekat hospital kamu boleh nampak. Ni gambar yang besar. Okey, ni scalpel. Boleh bayangkan tak sekarang? Boleh nampak tak scalpel ni? Boleh. Okey, so scalpel ni sebenarnya macam pisau. Kita guna untuk kita potong kulit tikus tersebut. Kita nak lihat bahagian organ dalam. Okey, so kita back to our module. Okey. Okey. So, kategori manakah peralatan yang dinamakan di sini tergolong? Scalpel ni berada di kategori yang mana satu? A. Okey, good. Kategori A. So jawapan dia kategori A. So terangkan secara lengkap bagaimana untuk menguruskan sisa tersebut. So macam mana kita nak menguruskan sisa sisa tu maknanya scalpel tadi tu lah. Scalpel tadi tu macam mana kita nak uruskan sisa tersebut? Yang pertama kita buat apa? Sisa di puncanya dengan betul. Okey. So yang pertama adalah kita sekejap ya. Sekejap.
Saya tak boleh nak menulis. Okey. Lakukan pengasingan sisa di punca yang betul. Okey, yang kedua kita buat apa? Diletakkan ke dalam bekas khas. Diletakkan di dalam bekas khas. Perlu tak autoclave? Tak. Tidak perlu di autoclave. Yang keempat kita Bekas khas tersebut disimpan di tempat yang selamat. okay, good. Bekas khas disimpan di tempat selamat. Okay, yang kelima. Ni satu dah. Okay, yang kelima. Beg bahaya. Apa yang berkaitan dengan beg bahaya ni? Dibungkus rapi di dalam beg plastik berbahaya. Dibungkus rapi di dalam beg bahaya. Okey, dah. Yang seterusnya, tong berbahaya. Apa maksud tong berbahaya ni? Sisa yang telah dibungkus itu dan dimasukkan ke dalam tong berbahaya. Betul. Sisa yang dibungkus itu dilabel. Okey, kita kena label lah tu apa dan dimasukkan ke dalam tong bahaya. Okey, dan yang terakhir. Okey, yang terakhir barulah tong bahaya disimpan. Okey, tong bahaya disimpan sementara sebelum pelupusan berpusat. Okey. So, makanya tamatlah kelas kita untuk hari ini. Okey, ada soalan tak nak bertanya? Oh, cikgu lupalah nak share link kehadiran untuk hari ni. Okey, sekejap ya. Saya sharekan link kehadiran dekat ruangan chat. So, sebelum kamu left daripada kelas kita hari ni, cikgu minta sangat-sangat kamu tolong isi kehadiran. Sekejap ya. Sekejap, cikgu tengah cari link kehadiran tadi. Saya dah lupa saya letak mana. Okey, sebelum kamu keluar, kamu tolong isi kehadiran.